Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Assalamualaikum Ustaz. Atika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Waalaikumsalam. Baru sampai Mana Pak Auf? Baru sampai Ustaz. Sorry, maaf. Tak apa, kereta awak Pak mana? Kat bawah. Motor, skuter. Allahu Akbar. Ya, surah Al-An'am ayat 74 ayat 74. Saya akan baca. Awak boleh ikut-ikut sama-sama bacalah. Tapi kalau sama ramai-ramai nanti pening pula. Boleh juga, tapi saya tak tahu awak dah baca ke belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar Dengar. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. فَلَمَّا أَفَلَ
قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Kita lihat pada ayat pertama, kita bahaskan baris yang pertama dari segi sifat huruf. Kita akan bariskan dari segi tajwid, makhrajul huruf. Lepas tu kita i'rab dia. Lepas tu kita terangkan bab saraf yang ada ayat ni. Kemudian kita soal jawab dalam 2 minit lah. Tak ada masalah. Pasal awak semua suka kena tanya, suka kena soal ni, baguslah. Ni HMJ, siapa ni HMJ ni? Ada orang baru masuk ni. Saya pakai dua tempat. Okey, tak apa, no problem. Siapa ada orang tengok kah? Tak, saya juga. Yang dekat komputer tak ada suara. Oh, baik. Tak apa, no problem. Maaf muskilah, okey. Kena taruh putih nanti nak tulis kat whiteboard ni. Baik, kalau kita lihat pada huruf waw ni, dalam Quran ada 4 jenis waw. Okey? Dan sebelum waw ni ada bunga. Kalau kita perhatikan ada bunga, ada bintang ke apa tu. Dan sebelum bintang tu ada kataan al-hizbu. Hizb yang ke-14. Hizb yang ke-14. Maknanya waw ni bukan waw ataf. Baik, kita lihat pada buku i'rab yang biru. Kalau ada buku i'rab yang biru, muka surat 146 atau 147. Dia ada i'rab waw. Dalam Quran ni ada bermacam-macam waw. Okey. Kita lihat muka surat 146 tak ada. Okey, muka surat 147, minta maaf Ustaz. 147. Baik, saya nak bahaskan hari ini bicara tentang huruf waw yang terdapat dalam Quran. Jadi kita tak salah sangka bukan waw tu semua waw ataf, tetapi ada waw macam-macam ni kita akan bahaskan.
Baik, kalau kita perhatikan muka surat 147 dekat atas tu al-waw ada makna bersama, waw jamaah. Ada makna dan, waw ataf. Ada makna bermula, waw istisnafiyah atau waw ibtidaiyah. Ada waw demi, waw qasam. Baik, muka 147 ke atas tu ada waw harfu jarin wa qasmin. Harfu jarin wa qasmin maknanya dia nama dia harfu jarin. Tugas dia selepas dia mesti isim baris bawah, dia qasmin maknanya huruf sumpah. Okey. Dalam Al-Quran banyak waw qasam ni ataupun huruful qasam. Dia ada 3 huruf qasam, wallahi huruf waw, tallahi huruf ta dengan billahi. Dalam Quran gunakan 3 huruf sebagai huruf qasam, huruf sumpah. Tapi zaman Nabi kadang-kadang orang Quraisy gunakan bila depan Kaabah mereka bersumpah dengan Rabbatul Ka'bati, demi Tuhan Kaabah. Jadi kalau depan Kaabah orang gunakan sumpah seperti Rabbatul Ka'bati, demi Tuhan Kaabah pun boleh. Tapi kita gunakan wallahi maknanya demi Allah. Tapi syaratnya Allah tu baris bawah. Dan waw yang pertama tu namanya waw harfu jarin wa qasmin dan huruf sumpah macam wal asri, wattini, wadduha dia pun waw qasam tapi duha tu isim maksurah tak boleh baris bawah kerana huruf ya tu ya lazimah. Apa saja dalam Quran yang ada huruf waw selepasnya baris bawah itu namanya waw qasam. Tapi pada zaman sekarang banyak negara Islam bila sumpah ambil Quran taruh atas kepala macam Indonesia, Malaysia ni semua kan. Sebenarnya Nabi tak pernah buat macam tu. Pasal ketika Nabi masih hidup, Quran belum dibukakan sebagai mushaf zaman Sayyidina Uthman. Sebab pada zaman Nabi mereka gunakan wallahi dan Quran gunakan wallahi. Tetapi sekarang orang gunakan ambil Quran taruh atas kepala, gunakan demi Quran ke apa tak adalah. Yang ada kalau kita nak bersumpah kita terus sebut wallah, tapi syaratnya wallahi. Yang pertama. Yang kedua ialah waw tu harfu ibtidaiyah macam, tapi dalam kitab i'rab dia taruh waw istinafiyah. Istinaf sama ibtida maknanya waw sebagai dengan makna bermula. Bermula. Wallahu fi aunil abdi. Allah adalah di dalam aun maknanya aun pertolongan hamba-Nya dan sentiasa hamba itu di dalam pertolongan saudaranya. Aun maknanya pertolongan lah. Jadi kalau maksudnya kalau kita tolong saudara kita, Allah sentiasa tolong atas kita, bersama kita. Maksud dia. Jadi waw tu waw bukan waw ataf. Macam baru kita belajar tadi, kita cakap wa idza qala bermula dengan makna bermula. Jadi waw tu bukan waw harfu ataf. Itu maksud dia. Nombor 3-nya waw harfu ataf. Yang kita belajar buku 3 dalam bab at-tawabi, ada taukid, ada sifat, ada ataf, ada badal. Jadi waw ni waw ataf. Waw penyambung. Misalan contoh zahaba telah pergi Ali. Ali tu hukum dia fa'il marfu', zahaba fa'il madhi, aliun fa'il. Waw tu waw ataf. Jadi Muhammadun itu i'rab dia ialah ma'tuf ala aliyun. Kerana aliyun baris depan maka Muhammadun pun baris depan. Kerana kataan Ali dan Muhammad dipisahkan dengan waw. Waw tu waw sebagai penghubung ataupun penyambung. Waw ataf. Jadi Muhammadun tu bukan mubtada tetapi Muhammadun adalah ma'tuf ala aliyun. Baris Muhammadun tu baris depan kerana dia mengikut perkataan Ali. Telah pergi Ali dan Muhammad ke masjid. Nombor 4, waw harfu ma'iyah. Waw ma'iyah dipanggil. Waw ma'iyah namanya bersama. Ini baris salah, betulkan Sarah telah berjalan, Muhammad wan nahara bukan wan naharu. Padam ru dia kerana selepas waw ni hukum dia mansub. Waw ma'iyah ni selepas waw ni ada isim
mesti isim tu mansub. Tapi di baris depan ni salah. Salah saya, awak cancel taruh an-nahara. Okay. Macam kita cakap, nata'allamu, kami semua belajar. Wal misbaha, bersama lampu. Okay. Jadi pada atas tu, baris depan tu salah, taruh baris atas. Kerana selepas waw ma'iyah ni, isim kena baris atas. Yang kelima, waw harfu hal. Hal tu menunjukkan masa. Kalau hal dalam kitab Nahu buku 1, dia ada madi, ada hal, ada mustaqbal. Maknanya fi'il madi, maknanya perbuatan yang telah berlalu. Kalau hal, maknanya perbuatan yang sedang berlaku atau mudhari'. Yang mustaqbal ialah amar. Suruhan baru ada perbuatan. Jadi walau hal ni maknanya keadaan. Huruf menunjukkan keadaan. Misalnya dekat sini, ja'a Muhammadun, telah datang Muhammadun. Dan berita la'yun ala wajin, dan berita gembira yang dapat kelihatan di wajahnya. Macam itulah. Jadi menunjukkan hal keadaan Muhammad tu datang dengan membawa berita gembira dan nampak kegembiraan di atas wajahnya. Biasanya kalau kita dapat berita gembira, kita jumpa, kita senyum dulu, best hari, macam itu. Itu maksudnya. Jadi waw ni selepas waw tu basyirah, basyiru tu adalah hal. Tapi dekat sini selepas waw ni dia punya pembahasan bisyrah baris atas. Bisyrah la iqun. Ra tu kena baris atas. Dia sama macam waw ma'iyah juga. Jadi kesimpulan waw yang kita baca dalam Quran ada 5 jenis. Tapi 1, 2, 3, 4 itu yang kebanyakan dalam Quran, yang bawah ni jarang jumpalah. Wow. Okey, jarang. Dia pada hadis, pada syair macam itu. Yang banyak kita jumpa ialah waw harfu qasam macam wal asri wati ni, wal zaitun ni semua. Waw ibtidaiyah, kita nak kenal waw ibtidaiyah, biasanya sebelum waw tu ada bunga, ada hizb, maknanya permulaan ayat. Waw ataf, ni normal, selalu kita jumpa. Waw ma'iyah, kita dah belajar buku 3 dalam waw ma'iyah, hukum dia mansub. Selepas jumlah fi'liyah, dia ada waw ma'iyah menunjukkan berserta apa. Siang hari ke, malam hari ke. Waw hal ni keadaan dia datang itu menunjukkan muka dia dalam keadaan kegembiraan selepas waw. Ni waw hal maksudnya. InsyaAllah minggu akan datang kita akan bahaskan kalau huruf waw ni dah habis, kita bikin tik, kita taruh tanda, nanti kita masuk pada fa lah. Tak semua kita nak bahas kan, masa tak cukup. Tapi kalau nak baca, awak boleh cek sini lah. Waw apa, laman dia apa, nama dia. Awak boleh cari makna dia sendiri. Okay, no problem. Baik, kita lihat pada muka surat ayat 74. Biasanya saya akan tanya saya akan terangkan hukum tajwid, sifat huruf. Hari ini saya tak nak terangkan macam mood saya ni nak tanya awak, nak dengar suara awak. Jadi semua kena unmute. Jadi saya akan tanya seorang sekali bab sifat huruf. Setiap huruf tu ada sifat dia, ada makhraj dia. Mana yang awak faham dan tak faham nanti saya bantulah. Okey? At least awak ada macam apa ni, sparring partner ataupun communication dengan saya. Tak ada awak dengar aja sami'na wa ata'na, ni kurang bagus. Baik, kita tengok siapa pakai Galaxy. Ni siapa ni? Oh, okey. Galaxy Tab. Siapa pakai Galaxy Tab? Nama siapa Galaxy Tab? Okey. Haji Ainon. Haji Ainon unmute Haji Ainon. Haji Radin. Semua unmute lah, semua unmute. Saya nak tanya. Dalam 5 minit ni, tanya-tanyalah. Happy ya. Adalah punya mesej sekarang saya pun tak tahu tadi ada tulis ke rahsia dia pusing kita pun tak tahu. Sekarang kita tengok semua pusing kan ni. Jadi saya silap yang dulu pun yang pusing kita. Siapa tu kalau ada berbual awak punya mute sudahlah. Apa ada suami tengah berbual pasal berniaga semua mute sudah. Siapa nak ambil? Siapa punya suami ada berbual mute.
Habis Siapa semua tu? cerita dengar. Nanti semua punya bisnes semua saya kau tak tahu. Kalau tak nak dengar, boleh. Awak kena pakai earpiece lah. Awak pakai earpiece, semua kat earpiece dia dengar. Jadi suara luar dia cakap-cakap semua tak dengar. Awak kan kadang-kadang ada cucu semua. Kalau awak pakai earpiece kat handphone awak, kan ada kasih earpiece kan, awak taruh, semua tak dengar. Kalau awak tak pakai earpiece, kucing miau pun dengar tau. Jangan dia pergi dengan awak. Ruana, mana kopi aku? Ayah. Yang saya rusak Ustaz, beli lagi. Okey, sekarang kita tanya Jaradin. Huruf waw ni, kat mana makhraj dia? Makhraj huruf waw. Safatul huruf. Bibir, safatul huruf. Tak dengar lah, Cik. Wow. Apa yang Bibir. Saya dengar. Ajaradin, huruf waw ni tempat keluarnya kat mana? Bibir. Dalam bahasa Arab apa? Maudi'us syafatain. Syafatain. Okey, berapa huruf yang keluar daripada bibir? Itu je nak tanya, tak ada apa-apa. 4. Kenapa awak unmute lagi? Suaranya mute. Jangan main-main dengan suara tu. Okey. Buka tutup main-main. Asyik awak ketahukan awak punya members Betul. Okey, sifat waw ni apa sifat dia? Sifat dia memuncungkan Muncul dalam bahasa Arab apa? ismam. Bagus ismam. Kalau di baris atas, sifat baris atas apa? Wa. Kalau di baris atas, apa saja huruf baris atas, sifat baris atas apa? Wa, ba. Wa, ba. Apa sifat dia? Infitah. Apa saja huruf baris atas, sifat dia infitah, terbuka mulut. Dah cukup 3 soalan, lepas tu boleh unmute. Irma. Okey Irma, kita tanya Iz ni, Hamzah tu namanya Hamzah apa? Hamzah qat'i. Apa mana qat'i? Apa mana qat'i? Apa ya? Tak tahu Ustaz. Terputus. Maknanya sebelum Hamzah qat'i tidak ada huruf yang boleh hubung dia. Maknanya dia di awal setiap kalimah. Okey, huruf Hamzah ni tempat mana keluarnya? Kat dada kat mana? Halqun. Halqum, ya halqum. Okey, halqi ya. Halqi ada 3. Ada aksal haq, ada wasnal haq, ada adnal haq. Kat mana dia? Adana? Ni apa? Adana ya? Aksal haq. Oh, aksal. Aksal haq Berapa huruf yang keluar daripada dada? 6. Itu halqum. Dekat dada sini, dekat aksal haq ni berapa huruf? 2. Oh, 2. Apa-apa hurufnya? Hamzah dan Ain. Oh, Ain kat tengah-tengah. Oh, salah ya? Sama? Ha. Okey. Itu namanya aksal haq. Halqum. Okey, bagus. Kita tanya Raifatul Munawwarah ni. Huruf zal. Kat mana keluarnya huruf zal dan sifat zal? Huruf zal. Di hujung kejap. Di hujung lidah di antara siratan gigi. Okey, jadi zal ni nama dia lidah ada 3 martabat. Ada belakang aksal, dekat tengah-tengah syajaratul lisan, maknanya pertengahan lidah. Dekat ujung lidah namanya adnal lisan. Adnal. Jadi zal ni adnal lisan. Okey, sifat zal ni apa? Yang paling popular lah, paling senang kita tahu. Zal. Zal apa? Dia infitah ke, ismat ke, izlah ke, ismam ke, isti'la ke? Yang saya tahu dia jahar, rakhawah. Okey, bagus. Cukup 2 dah bagus tu. Jahar maknanya kuat, rakhawah maknanya mudah. Pasal kenapa nak dia rakhawah mudah
Rakhawat, di suara dia terlepas semasa menyebut hurufnya. Betul. Lepas tu ada satu sifat popular bagi dia ialah izlaq. Tahu izlaq tak? Izlaq tu cepat melepas bunyi. Mudah disebut. Pasal dia di ujung Mudah lidah. disebut. Izlaq maknanya mudah disebut, lancar kerana dia ujung lidah. Namanya izlaqun. Okey? Baguslah. Kita tanya yang lain ni, kita tanya Juria. Ya, itu pergi. Ha. Dah nampak gambar kan Juria? Nampak ustaz saja. Baguslah. Nampak saya dah baguslah, jangan nampak lain orang. Lain orang semua tak nampak. Nanti kau nak nampak awak tukar. Tapi heran ni awak punya handphone tak ada nampak lain orang Lain orang Dia nampak satu-satu. Mungkin ustaz punya itu tak tukar-tukar saya nampak satu. Nanti sekarang nampak ustaz tau. Nanti kadang-kadang nampak satu, kadang tak lah. Tapi nampak banyak tak ada. Tak nampak banyak-banyak dalam screen. Semua sama. Sama semua macam kita nampak satu-satu dia tukar. Oh, okey lah. Gitu okey lah. Okey. No problem. Ni awak punya turn ni. Qala. Okey, qala huruf qaf ni. Tempat mana keluarnya? Qaf dekat ini pangkal ke apa dia kata? Pangkal tekak Aksal tekak apa namanya? Lisan. Okey. Okey, sebelah belakang lah. Kalau tengah wastal lisan, kalau ujung lidah adna lisan. Kaf ni sifat yang popular pada kaf ni apa? Qalqalah. Qalqalah. Kalau dia baris mati lah, kalau dia baris atas ada qalqalah lah. Batas dia infitah. Okey, baris atas ni sebab. Dia huruf yang qawi. Dia kuat. Dia mesti ada satu sifat yang ada popular pada dia. Kutubu jadin Qalqalah ya okey. Isti'la. Isti'la. Yang important ni isti'la. Pasal dia kuat, tebal. Ini mat apa ni qala ni? Mat asli dua harakat. Okay. Kenapa nama dia asli tak tabi'i? Pasal dia kalimah asal lah. Kalimah asal lah. Jadi alif tu bukan alif dhamir lah. Bukan alif tabi'i lah, bukan. Dia bukan dhamir lah. Bukan tabi'i. Dia bukan alif tasniah lah. Bukan tasniah, bukan niabah, bukan. Jadi alif tu alif apa namanya? Alif asli. Mat. Kalau huruf asli biasanya huruf apa? Huruf saksi lah. Saksi. Huruf saksi berapa? 3. Huruf saksi 3 alif waw ya awi. Tak nak awi tak minat. Ayu. Okey, tak. Suka tingkau lah. Okey. Ini tak minat ayu lah. I and you. Okey lah. Alif ya waw. Okey, alif waw ya ni huruf mat. Tempat keluarnya alif waw ya ni kat mana? Maudul apa nak? Maudul jauh maudul jauh. Apa mana jauh? Jauh macam terbuka Rongga mulut. Rongga mulut. Jauh macam rongga mulut. Okey, bagus, cantik tu jawapannya dapat. Ni kali awak punya turn, lain kali lain orang lah. Lam. Sudah, jangan macam belum. Dah habis. Jangan macam. Dah habis. Bukan satu ayat, satu qala kan ada lam. Okey, awak terangkan lam tu. Lam tu inhiraf, sifat dia inhiraf. Tempat keluarnya kat mana? Lam hujung lidah atas dia sama dengan yang terpusing lidah, terpusing pula. Lam yang hujung lidah terbelit pula. Dia terpusing, terbelit, tercorner. Hujung lidah betul-betul kat bawah yang gigi seri, belakang gigi seri punya langit-langit yang tempat kita tumbuh gigi tu. Apa tu? Apa nama tu? Digunakan di belakang lidah lah. Belakang lidah tu. Maknanya inilah maknanya melencong. Inira maknanya melencong. Macam kita sujud, kaki kita tu melencong. Macam tu. Baguslah jawapannya. Okey, bagus. Kita tanya lagi. Ibrahim, kataan Ibrahim. Siapa ni? Gusmiah. Ya Ustaz. Hamzah tu Hamzah apa namanya? Hamzah. Bukan Hamzah Fatih ya Ustaz. Tanya pula saya, bukan Hamzah Fatih. Nggak ngerti ini soalnya nama kan, nama. Nama, betul. Ada Hamzah tu 3 jenis kan? Ada Hamzah Fatih, ada Hamzah Wasli, ada Hamzah Asliyah. Ini Hamzah apa nih? Jadi kalau ini Hamzah apa tadi yang satu lagi Ustaz? Hamzah Qat'i, Hamzah Wasli, Hamzah Asliyah. Dia Hamzah Wasal bukan. Bukan. Dia Hamzah Asliyah bukan. Dia Hamzah apa?
Hamzah yang satu lagi nggak tahu namanya apa. Bukan. Hamzah qat'i lah, Bu. Oh sama. Kenapa nama Hamzah qat'i? Kenapa namanya Hamzah qat'i? Ibrahim. Karena di awal kata. Di awal perkataan, di awal kalimat. Okey, huruf ba. Satu huruf ba ni keluarnya di mana? Bibir. Bibir. Bibir namanya apa? Maudhi'us? Syafatain. Kalau kebibiran namanya apa? Kebibiran? Syafawiyah. Syafawiyun. Oh, syafawiyun. Berapa huruf? Kebibiran maksudnya banyak itu, Ustaz. Apa dia? Kebibiran maksudnya banyak. Kalau satu bibir, syafatun. Syafatun. Kalau dua bibir, syafataini. Syafatain. Oh. Kalau kebibiran, syafawiyun. Syafawiyun. Jadi huruf ba ni kalau mati apa hukum tajwid? Qalqalah. Qalqalah apa? Kalau di sini qalqalah sugra. Terangkan berapa banyak qalqalah dah belajar ni? Ada 3, qalqalah sugra, kubro, dan qalqalah akbar. Macam mana qalqalah akbar? Kalau qalqalah akbar kalau kita wakaf pada huruf qalqalah dan huruf tersebut bersabdu. Okey, bagus. Okey. Okey, Ibrahim. Ra. Apa hukum tajwidnya ra? Ra, mat asli. Him. Haya di bawah hi. Sama mat asli juga. Kalau wakaf? Kalau wakaf jadi mat arid sukun. Berikan definisi mat arid sukun. Mat arid sukun bila huruf mat bertemu dengan huruf berbaris dan disukunkan pada saat wakaf. Bagus. Nampak? Dia jawab macam itu. Jangan kelang kabut. Satu-satu jawab. Tenang aja. Ini kalau tengok muka orang yang tenang, dia jawab tenang. Tapi kalau mukanya kecamuk, jawabnya laju. Okey, sekarang tak nak tanya bab sifat huruf. Sekarang kita masuk bab nahu pula. Kita tanya yang lain belum kena tanya bab nahu pula. Alamak Ustaz. Ramai Ustaz. Tak payahlah Ustaz nahu. Tak payah soalan Ustaz. Terus. Saya nak tanya Zainab. Zaifun. Zainab. Bukan Zainab Sudri. Mana Zainab ini? Mana dia dah cabut dah? Mana Zainab? Dia terus tutup dia punya, tengok dia tinggalkan tau. Main-main Zainab. Saya sebut nama dia, dia terus tunjuk Zaifun. Boleh? Mau tengok? Zaifun. Zainab. Mana pergi ni? Dia tak nak jawab, dia tak kuasa nak. Tak kuasa nak layan Ustaz. Unmute. Unmute. Mana kau pergi? Adalah. Dia selalu kacau saya tu. Next dia nak kacau dia habis-habis. Senang aja Zainab. Senang aja, senang. Jangan susah hati. Apa dia? Dengar perkataan Ibrahim ni. Ya. Ke fi'il Ibrahim. Kenapa? Dia isim ke fi'il ke huruf Ibrahim. Ibrahim nama lah. Isim. Isim. Dia isim apa? Isim apa nama isim dia? Isim mufrad ke isim jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim? Isim apa namanya? Isim mufrad. Isim yang tak ada tanwin. Isim yang tak ada tanwin. Isim nama apa Isim tu memang dah nama lah. Isim dalam bahasa Arab. Nama tu bahasa Melayu. Isim mufrad lah sebab dia satu. Tapi dia tak ada tanwin. Isim apa namanya? Itulah. Apa nama dia? Siapa boleh tolong? Ismul lazi layan sarif. Ya. Ismul lazi. Kenapa dia baris depan? Sebab dia fa'il. Mana fi'il dia? Fi'il dia, perbuatan dia. Qala. Bukan. Ya ke? Dia tanya saya pula. Tengok ini orang, dia tanya-tanya saya pula.
Wala fi'il madhi, Ibrahimu fa'il marfu. Bagus-bagus dah sudah. Nanti tanya banyak-banyak lagi pening. Okey. Hamidah kalau boleh jangan tanya, dia nak dengar aje. Kita tanya Raifatul dah, Raifatul Tadi tajuk kan Raifatul kan? Raifatul dah kena tanya belum? Dan tadi tajwid dah Ustaz. Okey, alhamdulillah. Hafsah. Sekarang Hafsah. Perkataan li abihi telah berkata Ibrahim untuk bapanya yang bernama Azar. Jadi Ibrahim berkata dengan bapa dia berbuang ayah dia. I'rab li abihi. Li tu apa? Tak saya Irab, saya kurang macam. Di Arab kurang pula. Okey, saya awak dengar. Kasih Asia iPhone tu. Asia abang. Ya. Asia. Ya. Arab li abihi. Pasal Hafsah cakap dia tak tahu sangat. Kasih tahu dia. Li abihi alam harfu jarin. Abi majrur bilam wa alamatu jarihi al-ya'u niyabatan anil kasrah li annahu minal af'alil khamsah wa huwa mudhaf. Bagus. Hi dhamir muttasim mabni alal kasri fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Azara badal min abihi majrur bil fathah niyabatan anil kasrah. Okey, nampak? Li annahu mamnu' minas saraf. Lil alamiyah. Mamnu' minas saraf maknanya di isim yang tak ada nama lain ialah ismul lazim layan sarif. Okey. Jadi abi itu afalul khamsah, asmaul khamsah, abun, abin, abu, hamun, famun, zu. Okey. Zu. Kan saya nak tanya Hafsah, dia cakap di Arab tak bagus. Kan saya nak satu perkataan. Li abihi, hi tu damir. Tadi Asia cakap dia damir. Hukum tajuknya apa kalau hi tu? Dia maksilah. Maksilah Kenapa ada punya ya tu dibuang? Dia tak jadi maksilah. Dia hak damir tak jadi maksilah. Kenapa dia batal? Maksilah ni batal. Kenapa? Kenapa maksilah batal? Bertemu Hamzah. Mana Hamzah? Tak nampak Hamzah? Hamzah. Yang membatalkan maksilah ada dua. Sebelumnya sukun, sesudahnya Hamzah wasal. Tapi ini sebelumnya sukun. Huruf ya tu tak ada baris, maknanya sukun lah. Yang membatalkan hak damir, maksilah kasirah, ada dua. Yang pertama sebelumnya sukun, sesudahnya Hamzah wasal. Okey, bagus lah kelas ni. Tak dapat jawab tak apa. Saya tanya yang bagus-bagus ni. Fauzia Ahmad. Tak nak, saya tak nak. Tak nak. Saya nak dengar je. Tak nak. Okey, kalau tak nak saya kasih Ramawati. Perkataan atat takhidu. Patutkah kamu menjadikan atat takhidu? Hamzah tu apa? Lepas tu perkataan takhidu tu apa? Hamzah tu Hamzah apa? Hamzah istifham. Hamzah istifham. Apa makna istifham? Pertanyaan. Persoalan. Adakah diisim ke huruf Hamzah istifham ni? Dia huruf. Dia huruf. Kenapa dia huruf? Bukan isim. Sebab alif. Dia ada dua so hurufnya alif Hamzah. Hamzah sama hal. Dengan mana adakah? Kerana dia tak perlu i'rab, dia memerlukan jawapan na'am atau la. Itu pasal nama dia huruf istifham, bukan isim istifham. Kalau isim istifham seperti kaifa, aina, maza. Tapi kalau a sama hal, dia huruf. Pasal dia memerlukan jawapan na'am atau la. Kita tanya lagi perkataan takhidun isim ke fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudari
Okey, Marfu. kalau ini anta tattakhidu. Kalau ana? Kalau anta tattakhidu, kalau ana? Natakhidu. Ana attakhidu. Buang tak tambah hamzah saja. Okey, kalau ni fi'il mudhari kan? Fi'il madinya apa? Fi'il mudhari. Huruf fi'il madinya. Fi'il madinya attakhazu. Kena tambah hamzah wasal. Buang huruf tak, tambah hamzah wasal. Jadi fi'il madinya apa? Ittakhadha. Ittakhadha. Itu fi'il madinya. Tak tulis Boleh apa? yang Kita khaza. Asal kalimahnya fi'il madinya ni lah. Sekejap saya tulis. Boleh susah. Fi'il madinya ada hamzah wasal. Ittakhadha. Ni fi'il madinya. Pasal dia sambungkan. Yang tak itu. Jadi sambung. Ni fi'il madi. Kena baris bawah. Fi'il mudhari'nya ittakhadha yattakhidu. Anta tattakhidu. Jadi kena ada dia berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Hamzah tu kena baris bawah. Ini fi'il madinya. Apa saja fi'il madi yang berbangsa 5 huruf dimulakan dengan hamzah wasal. Apa saja fi'il madi yang bangsa 6 huruf, hamzah wasal kena baris bawah. Ini kita dah belajar. Okey, nampak terang sangat ni. Okey, nampak? No problem. Kita nak pin video. Okey. Kita tanya lagi, siapa punya turn ni? Belum kena tanya ni. Apa tu? Basuh kain. Rohana dah tanya. Rohana dah kena tanya. Belum. Okay, sekarang Rohana punya turn. Sikit lagi Rohana. Perkataan asnaman, ini jamak daripada sanamun, berhala. Jadi asnaman ni isim ke bukan? Ya, dia isim. Maf'ulun bihi mansub. Okey, bagus Arab dia. Dia isim apa? Isim jamak ke isim mufrad? Asnaman. Jamak. Jamak apa? Ya. Sir. Jamak apa ya? Asnaman jamak taksir. Oh, taksir. Okey, saya nak Jamak tanya taksir. asnaman ni, asna tu alif apa? Man tu alif apa? Asnaman, na tu alif ni alif apa? Bukan alif mat. Ya, alif mat. Kalau asman alif tu alif apa? Man. Oh, alif alif yang mat iwat jadi alif apa ya? Ziyad. Bukan. Alif apa ya? Ziyad Niabah. niabah. Apa beza alif mat dengan alif niabah? Oh. Alif niabah terjadi ketika wakaf. Tanwinnya tak ada tanwin tapi dibaca 2 harakat. Jadi alif kalau niabah. alif mat 1 baris, Mat. kalau alif niabah 2 baris lah. Ya. Macam gitu cepat senang jawab leceh kan macam tu. Alif mat 1 baris. Alif niabah 2 baris. Okay, sekarang saya nak awak buka ini. Buka ni. Ya. Okey. Muka surat berapa? Muka surat 20. 20. Kita nak bahaskan tentang jamak taksir dan wazan-wazan yang terdapat pada jamak taksir. Page berapa? Sorry. 20. Okey. Baik, kita baca sikit dalam 5 minit. Kat buku apa? Biru. Buku apa Ustaz? Kawaid. Biru, okey. Buku apa? Kawaid. Itu yang muka surat 20 kita nak bahaskan dalam 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kaji jamak taksir. Very important.
Jamak taksir huwa kullu ismin yadullu ala aksara min isnaini. Dan makna jamak taksir dia adalah setiap isim kata nama menunjukkan lebih daripada dua perkara, dua benda. Syarat dia yang pertama bi ziyadati an hurufi mufradihi. Maknanya dengan bertambah, ada makna Melayu dengan bertambah huruf pada isim mufrad dia. Contohnya daifun. Daifun tu seorang tetamu. Bertambah huruf jadi duyufun. Duyufun. Duyufun tu jamak taksir. Dia berwazankan, dia ada wazan. Kita nak bahaskan hari ini tentang jamak taksir ada wazan. Wazan dia ialah wazan fu'ulun. Duyufun. Fu'ulun. Ikut wazan fi'il madhi fa'ala. Fu'ulun. Wazan pertama ni fu'ulun. Okey. Duyufun. Okey, ni kita akan bahaskan. Jadi jamak taksir ada wazan, ada 10 wazan. Jadi perkataan duyufun tu taruh tepi dia wazan fu'ulun daripada perkataan fa'ala, af'ala, fu'ulun, fu'alun, if'alun. Okey. Yang kedua ialah au nuksan. Nuksan maknanya kurang daripada huruf daripada isim mufrad dia. Dia kurang huruf. Contohnya sahifatun. Sahifatun tu maknanya satu lembaran, satu muka surat. Jadi sahifatun tu ada 5 huruf. Jamaknya ialah suhufun, fu'ulun. Jadi yang kedua dekat sini ialah wazan fu'ulun. Fu'ulun. Suhufun, kutubun, kataba, kutubun. Ini wazan suhufun. So dia kasih baris depan tu tak ada baris. Yang ketiga jamak taksir ni ialah au-taghyiru fi syaklihi. Maknanya atau berubah pada barisnya. Misalnya kalimah asadun. Asadun tu seekor singa. Jadi jamaknya usudun. Sama juga wazan fu'ulun. Usudun. Jadi jamak taksir dia bertambah huruf, kurang huruf, berubah baris. Baik, sekarang kita lihat bawah sekali. Wazan jamak taksir. Saya nak kasih dia punya wazan wazan fa'ala, okey? Nombor 1 kitabun. Jamaknya kutubun. Awak taruh atas kitab ke bawah kitab perkataan fu'ulun ini, fu'ulun ini. Wazan fu'ulun. Kutubun tu wazan fu'ulun, okey? Okey, nombor 2 babun. Satu pintu, sebuah pintu ada punya jamak taksir abwabun. Ini nombor 3. Nombor 3 wazan dia af'alun. Abwabun. Af'alun. Wazan makna timbangan. Timbangan fa'ala. Fa'ilam. Okey, nombor 3 madrasatun madarisu. Nombor 3. Nombor 3 kat sini taruh 4 lah Madarisu wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Okey, mafa'ilu ni tak boleh taruh tanwin kerana dia sirah mutahal jumuk, kata banyak yang terbanyak. Mafa'ilu ni sama dengan kita cakap kalau satu masjid, masjidun jamaknya masajidu. Masajidu. Ni masajidu ni tak ada tanwin. Kita dah belajar. Namanya sirah muntahal jumuk. Ismul lazi layan sarif. Buku 3. Okay, Nombor 4, tairun. Tairun tu seekor burung. Jamaknya tuyur. Ini ni, wazan ini. Fu'ulun, tuyurun. Nombor 1. Tengok wazan fu'ulun, tuyurun. Okey. Tak apa, kita go slow pasal banyak perkara yang kita ingat dah okey, kadang-kadang lupa. Kita lupa jamak taksir punya wazan, kita lupa macam-macam. Maklumlah lepas ni nak masak nasi berani, ada orang nak nasi asam pedas, betul-betul pedas, sambal belacan lagi. Umat. Jadi makan apa sedap
Nak cari soto ayam panas-panas. Okey, kita terus alimun nombor 5. Seorang alim, jamaknya ulama'u. Ada mat. Atas mim tu taruh mat panjang. Jadi wazan nombor 5. Nombor 5 Nombor 5. Okey. Nombor 5 ni fu'ala'u. Fu'ala'u. Ulama'u. Sini ada mat. Ulama'u. Fu'ala'u. Jadi kena tengok wazan. Kalau ulama, fu'ala. Nombor 6, rajulun, laki-laki, rijalun. Jadi wazannya fi'alun. Nombor 6, fi'alun. 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 Nombor 6, rajulun, rijal. Masalun, satu contoh, jamaknya amsilatun. Nombor 7. Kat situ taruh nombor 7. Af'ilatun. 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 Amsilatun. Jadi awak tengok wazan-wazan ni semua menunjukkan jamak taksir dalam Quran. Okey, wajibun, fawajibu. Okey, fawajibu ni sama dengan ini. Yang nombor 4 ni, mafa'ilu. Kewajipan-kewajipan. Wajibun, fawajibu. Okey. Rijulun, kaki, arjulun. Af'ulun. Ada tak af'ulun sini? Tak ada. Ni af'ulun. Af'ulun. Arjulun wazan af'ulun. Okey. Okey, nombor 9 tu 10. Ini kat nombor 10 kat sini taruh nombor 9. Wazan risalah satu pucuk surat. Rasailu. Ini wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Ada ya. Selepas ain ada ya. Mafa'ilu. Okay, mafa'ilu ni dalam Quran wazan syayatinu. Syayatinu. Syayatin. Maknanya syaitan-syaitan. Wazan talamizu. Talamizu. Dia talamiz ni tidak boleh taruh tanwin. Syayatin, syaitan-syaitan, mafa'il. Rasailu. Dia ni nombor 9 ni dengan nombor 4 ni seakan-akan. Tapi nombor 4 tu selepas ain ni tak ada ya. Nombor 4 ni tak ada ya. Yang ini ada ya. Lebih sikit. Banyak sangat syaitan ni tambah ya pula. Banyak sangat murid tak boleh kira tambah ya. Talamizu. Yang ini nama mafa'ilu sama mafa'ilu. Dia tidak boleh taruh tanwin. Pasal dia dalam bab ismun lazi layan sarif. Mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf. Okey, tengok tu nampak. Okey. Boleh nampak. Jadi jamak taksir ni ialah isim-isim yang lebih daripada 2. Kena hafal. Tambah huruf pada isim mufrad. Kurang nuksan. Kurang huruf pada isim. Dan dia berubah baris. Dan dia ada wazan ni. Dia sebenarnya dia 19 wazan. Tapi yang sekarang ni buat ni sementara waktu pakai yang ini dulu. Yang kebanyakan yang kita pakai dalam Al-Quran. Okey, ada soalan tentang jamak taksir. Buku ni kita akan ulang lagi. Pakai buku ni jadi kita faham.
Mana yang dah belajar jamak taksir taruh date sini. Kali kita ingatlah. Okey, ada soalan? Ada soalan boleh apa ni? Boleh tanya, unmute. Juri ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada soalan, jamak taksir ni, kita kalau asnaman, af'alan. Tadi. Okey, khalas. Ada soalan tentang jamak taksir, i'rab dia sama seperti isim mufrad. Sama juga, isim mufrad sama. Marfu' bi dhamma zahirah, fathah bi fathah zahirah, kasrah bi kasrah zahirah. Okey. Itu jamak taksir, jangan lupa. Kalau kita jumpa wazan-wazan ini, dia menunjukkan isim yang lebih daripada 2. Okey, Zainab, Sudri ada soalan? Ada nak tanya? Saya ada soalan? Rabia ada soalan? Tak ada soalan, kita masuk pada Nahu hari ini. Habis semua tentang pembahasan wab, pembahasan jamak taksir. Af'alan Ustaz, asnaman tu, af'alan tu lanya tanwin. Tak ada alif ya lanya. Tak ada. Dia macam gini, wazan yang ke-10, asnaman, dia af'alun lah, af'alun. Tapi pada dia pasal dia jadi mansub kan, dia wazan ini af'alun. Kerana dia wakaf, dia taruh alif kan pada atas lah. Wazan ini. 5. Pasal di isim kena taruh pasal kali menjadi Af'alun. Af'alun. Pasal kalau dia jadi baris atas kena taruh alif ni lah. Kalau dia baris depan tak payah taruh alif tahu. Macam ini kan. Kalau baris depan tak ada masalah. Kalau jadi maf'ul kan jadi baris atas tu lah. Baris kalau baris atas kena taruh ini. Af'alan. Oh, af'alan. Macam tu. Wazan itulah af'alun. Wazan af'alun, asnamun. Kerana dia mansub. Bila isim-isim yang baris atas, biasanya ada alif niabah sebagai ganti pada atas. Baik, kita nak ulang kaji buku 2 sikit atau nak terus buku 3? Kita ada ulang kaji buku 2 kan? Ada tak? Nak ulang kaji sikit, 10 minit. Pasal kalau kita tak buka buku pun tak baca ni. Boleh Ustaz. Kau boleh aja kau, bila tanya tak tahu. Semua dah risau. Afsah pun dah hilang, Juria pun dah tak ada. Juria, awak kenapa hilang-hilang ni? Take file lah, minum kopi dulu lah. Okay, sekarang buku 2. Kita nak ulang kaji surat berapa kat mana? Irma nak ulang kaji kat mana buku 2? Afsah nak ulang kaji buku 2 kat mana? Kasih tahu. Ramawati nak ulang kaji buku 2. Pasal buku 2 kalau kita tak ulang kaji tak baca ni. Gusmia. Belakangnya ada lalat tu, lalang banyak. Nak surat berapa Ustaz? Tak tahu awak kat mana nak belajar apa? Awak cakap nak belajar apa, kita ulang kaji. Awak yang tak faham kat mana? Awak tengok muka surat macam muka surat 1, sebelah kanan tu ada yang awak dah highlight. Nak ulang kaji isim maksur ke, mudhari' mu'tal ke, nak ulang kaji mudhaf ila ya mutakalim, nak ulang kaji zaraf ke, nak ulang kaji aqsamul khabar ke. Muka surat 1 sebelah kanan ada dia punya farasatul kitab, mahtuwiyatul kitab, maknanya kandungan yang kita nak belajar ataupun dah belajar. Kat mana awak nak ulang kaji buku 2 ni? Mana yang tak faham boleh cakap macam kita ulang kaji. Itu yang pertama, isim maksur wal mangkus. Muka surat 1 sebelah kanan tu ada namanya mahtuwiyatul kitabi, kandungan ataupun isi kitab ni lah. Awak nak pelajaran yang pertama, nak ulang kaji isim maksud dan mangkus. Pelajaran kedua mudhari' mu'tal.
Boleh. Ulang kaji mudhaf ilai yang mutakalim atau zaraf atau khabar, ulang kaji tentang khabar, mabni wal mu'rab, apa itu mabni, apa itu mu'rab, nak ulang kaji kat mana? Cakap. Ini awak punya bebas, saya ulang kaji untuk awak. Tak faham kat mana? Hamidah tak faham kat mana? Mudhaf ila yang mutakalim. Siapa tu? Hafsah. Hafsah nak suruh ulang apa Hafsah? Kau punya suara ni bunyi macam lain macam keong-keong. Saya pakai dua. Tak boleh pakai dua pasal speaker dia berdekatan, dia akan bunyi echo. Okey, saya keluar satu. Kena close satu baru tak bunyi. Saya ada 3 TV sini tau. Gambar muka besar-besar tu nampak. Depan saya ni satu TV besar-besar. Ustaz. Ustaz. Saya. Boleh tak yang takwil bil masdar? Pasal masa itu saya tak datang. Takwil bil masdar. Takwil bil masdar ni sebenarnya awak kena, kalau takwil bil masdar yang paling afdal sekali kena tengok buku ni. Pasal buku yang nahwu ni dia tak clear. Dia dalam buku ni. Takwil masdar dia punya pembahasan lebih detail. Okey. Buku taklim. Okey, minggu depan saya bahaskan takwil masdar Minggu ni jangan dulu pasal tak siap. Nanti kalau saya dah siapkan kat mana page dia nanti saya terangkan, okey? Okey, takwil masdar insya-Allah minggu depan. Okay, sekarang nak ulang kat mana? Al-mudhaf ila ya mutakalim pelajaran 3. Kat mana awak nak belajar? Nak ulang kaji? Mana yang kurang faham dalam bab ni? Kasih peluang untuk awak semua. Zainab. Kat mana awak tak faham? Zainab Sudri. Senyap aja. Awak cakap kat mana awak nak tak faham kat sini? Damir, faham tak? Isim mausul, faham tak? Damir isim mausul boleh. Ataupun nak ulang kaji nakira wal ma'rifah, isim nakira ma'rifah. Apa itu isim nakira, apa itu isim ma'rifah? Dia dah sebut tadi Ustaz yang pelajaran 3. Pelajaran 3 al-mudhaf ila yang mutakalim. Okey, kita tengok pelajaran 3. Mari sama-sama. Yang kasih Chan. Dia tag dia. Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 21. Safha wahid wa ishrun. Kita nak ulang kaji muka surat 21. Taruh date lah. Ada susalisu, pelajaran yang ketiga. Sekejap aja ni. Maudhu dia, tajuk dia ialah al-mudhaf ila ya mutakalim. Al-mudhaf, kita dah belajar buku 1. Mudhaf adalah isim yang pertama, isim yang kedua namanya mudhafun ilaihi. Jadi mudhaf ni maknanya dia termasuk satu isim yang pertama berhubung kepada ya mutakalim. Maksudnya apa saja isim berhubung dengan huruf ya. Maknanya kalau baitun tu isim bertemu dengan ya, bacaannya baiti. Dia tak boleh baca baitui. Jadi mudhaf ni maknanya isim yang pertama berhubung kepada ila ya mutakalim. Ya mutakalim ni huruf ya bagi orang yang pertama berkata-kata. Perkataan mutakalim ialah asal kalimahnya ialah kallama, berkata-kata. Fi'il madinya kallama yukallimu takliman. Orang dia yang berkata-kata namanya mutakalim. Mutakalim wahdah maknanya berkata sendiri. Takdiru ana. Kalau damir munfasil ana. Kalau damir muttasil ya. Jadi kita tengok tajuk dia, kita mesti nak faham apa itu mudhaf dulu. Mudhaf maknanya dalam bab al-idhafah. Okey, saya terangkan. Dulu kita buku 1 kita dah belajar idhafah. Saya padam ni jadi kita faham. Kadang-kadang dekat apa tu mudhaf Macam ni. Buku 1 kita belajar satu tajuk tu namanya al-idhafatu. Al-idhafatu. Al-idhafatu ni makna sandaran. Dua isim menjadi satu nama. Dia terbagi kepada dua. Isim yang pertama namanya mudhaf. Mudhafun. Isim yang kedua namanya mudhafun ilaihi.
mudhafun ilaihi. Jadi kita tengok buku ni, muka surah 21 dia cakap mudhaf, al-mudhaf, maknanya isim yang pertama. Maknanya satu isim ila kepada berhubung dengan ya mutakalim. Ni dia. Mana satu isim berhubung dengan ya. Jadi ini isim yang pertama misalan baitun. Baitun. Ini mudhaf plus ya. Jadi baiti. Persoalannya, apa saja isim baris depan kalau berhubung dengan ya dalam bab ni, dia tak boleh baca baitui. Dia mesti baris bawah kerana huruf ya ni lil munasabah baris bawah. Munasabah dalam bab ni namanya lil munasabah. Tak kira isim tu baris depan atau baris atas, okey? Dua ni baitun ke baitan kalau berhubung dengan ya huruf baris depan kena baris bawah. Baiti. Jadi yang isim pertama namanya mudhaf, huruf ya ni mutakallim wahdah asalnya mutakallim asalnya takallama. Takallama. Telah berkata. Takallama yatakallamu mutakalliman. Orang berkata-kata, asalnya takallama. Jadi huruf ya ni damir muttasil. Namanya damir mutakallim wahdah. Okey? Jadi kalau kita faham tajuk dia, baru kita faham apa dia nak bahaskan. Kalau kita tak faham tajuk dia, nanti dia keliru. Semalam satu hari saya duduk tau. Ber-9, habis 10.30, start lagi 10.45 sampai 12.30. Saya sembahyang hingga nak tidur. Pukul 2.30 dah panggil lagi sampai 10 malam. Saya tak sadar saya tak jalan tau. Saya tengok kaki saya bengkak. Saya tengok kaki saya bengkak. Tadi pagi lepas subuh saya pergi jalan. Hilang bengkak tu. Maknanya darah kita tak jalan tau. Abang tak cakap apa. Kita dah tua-tua ni kalau kita duduk lama sangat, kita mesti nak bangun dalam setengah jam, jalan sikit, baru duduk lagi. Tak boleh duduk kat komputer terus menerus. Dia water retention. Water retention. Jadi kalau awak duduk, kaki awak nak goyang-goyang sikit lah. Okay, takut nanti bengkak pula. Maklumlah dah tua-tua ni kan. Bengkak sini, bengkak sana. Kocik pun bengkak. Baik, kita terus. Tahu tak apa. Saya nak tanya, awak semua dah bayar fees tak? Saya belum. Awak pergi mesej sama penau dekat apa ni? Masjid Mujahidin. Nanti dia orang mesti saya yang dah bayar. Belum bayar pun saya tahu siapa belum bayar. Dibayarlah. Jadi semua awak bermanfaat. Cakap sikit faham. Kalau belum bayar macam lambat nak masuk. Dia marah. Awak pergi bayar okey untuk bulan apa Bulan 8. Ogos, September, Oktober. Itu je. Okay. Yalah, minggu depan pun boleh bayar lah. Bila dapat gaji bayar lah. Baik, kita baca. Ma hukmul mudhaf. Apakah hukumnya mudhaf? Isim yang pertama. Okay. Berhubung dengan ya mutakalim. Dengan huruf ya. Hukmun mudhaf. Hukumnya isim yang pertama ni mudhaf, sandaran kepada yang mutakalim. Annahu, sesungguhnya dia itu. Yang pertama. Yurfa'u. Dibariskan ke hadapan dengan dhamma yang muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Macam ni Macam ni kita tengok sini. Sekejap. Macam baitun plus baitun plus ya. Kita tahu ini kalau baitun ni mubtada marfu'. Bila berhubung dengan ya, dia cakap jadi baiti. Baiti. Sepatutnya baitui. Okey, sepatutnya baitui. Tapi tak boleh baris depan. Dia kena baris bawah. Ni dhamma yang muqaddarah. Sepatutnya baitui. Tapi tak boleh baca baitul, kena baris bawah baiti. Jadi di baris depan dengan dhamma yang muqaddarah. Apa makna muqaddarah? Dia sepatutnya ada kat sana tapi dia tak boleh ada kat sana. Kerana apa? Kita tengok sini. Yurfa'u
bidhammatin muqaddaratin ala akhirih, sepatutnya baitui tak boleh. Lil munasabah, kerana kesesuaian dia kena baris bawah. Kerana huruf ya tu, kenapa huruf ya ni sebelumnya kena baris bawah? Kerana sifat huruf ya ni sifat dia istifal. Bibir terturun. Lebih senang bacanya baiti daripada baitui. Kita cakap ada baitui, ada kalamui. Boleh? Ni cakap apa ni? Thailand. Cakap rumahku, syurgaku, dalam bahasa dia baitui jannatui. Tui. Mana dia cakap macam itu? Baiti jannati. Lebih sedap Baiti jannati lebih sedap daripada baitui jannatui. Faham lah, tak faham sudahlah. Jadi awak kena highlight perkataan lil munasabah. Kenapa lil munasabah dia kena baris bawah? Dhammah muqaddarah. Kerana huruf ya tu sesuai dengan sifat dia istifal. Jadi tak boleh baca, dia baca baiti. Contohnya mislu Allahu Rabbun plus ya. Asalnya Allahu Rabbun. Allah adalah Tuhan, Rabbun. Lepas tu plus ya, tak boleh baca Allahu Rabbui. Dia baca Allahu Rabbi. Asal kalimah Rabbun tu Rabbun plus ya. Jadi baca Rabbi. Ada dua perkataan. Jadi Allah lafzul jalalah mubtada marfu', Rabbun khabar marfu', wa alamatur raf'in dhammatun muqaddaratun ala akhirih lil munasabah wa huwa mudhaf. Jadi huruf ya adalah damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Apa saja damir? Kalau sebelumnya ada isim, kedudukannya mudhafun ilaihi. Yang ini ni Allahu Rabbi ni kalau kita tengok buku I'rab biru, muka surat bab damir ni, saya terangkan bab damir Sikit lah. Pasal bila kita cakap ni tak boleh sikit-sikit, nak kena betul-betul faham, jadi orang tahulah ya. Tengok bab damir ni, damir yang menjadi mudhafun ilaihi, muka surat 54. Okey, muka surat 54, sikitlah pasal Rabbi ni. Ya, 54 pun boleh. Apa saja isim sesudahnya damir kena i'rab macam ni, muka surat 54. Seperti perkataan fi qulubihim mim ba'dihi ala absarihim ala abdina. Fi qulubihim atau fi qalbi ke nak cakap. Jadi him tu yang ada bintang tu damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi damir daripada 1 sampai nombor 12, apa saja damir kat situ kena ikut i'rab ni lah. Kerana sebelumnya isim, i'rabnya semua kat sini. Jadi kalau awak i'rab Allahu Rabbi, awak cakap Allahu lafzu jalalah mubtada marfu', Rabbun plus ya jadi Rabbi, Rabbun khabarun marfu', wa alamatu rafi' dhammatun muqaddaratun ala akhirih lil munasabah wa huwa mudhaf. Huruf ya ni awak tengok muka surat 54, tengok ya tu nombor 11. Al-ya damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Jadi ya mutakalim apa saja nak kena tengok muka surat 54 huruf ya ni. Kedudukannya mesti baris bawah selepas isim. Itu saja. Tentang dhammah muqaddarah. Sepatutnya Allahu Rabbui. Tak boleh. Ya tu sesuai dengan baris bawah. Okey? Itu maknanya al-mudhaf ila ya mutakalim. Banyak orang boleh baca kitab ni tapi penerangan dia dia tak faham, dia tak tahu apa tu mudhaf, dia dekat sandaran. Jadi problem sikitlah. Okey?
Okey, ada soalan tentang al-mudhaf ila yang mutakalim untuk contoh pertama. Okey, kita baca lagi sikit. Untuk hari ni kita ulang kaji. Minggu depan kita jangan ulang kaji, terus masuk buku 3 pula. Boleh? Pasal dari banyak ulang kaji tentang waw, tentang hukum tajwid. Bolehlah. Kita boleh belajar macam-macam, tapi syaratnya kata Fauzia jangan tanya je. Itu juga dengan ini, apa ni, Zainab. Tanya je dia kasih gelap dia punya gambar. Boleh tahan ni. Tidak pun. Orang yang saya tak boleh tanya 3 orang. Fauzia, Aminah sama. Betul. Terima kasih Ustaz. Actually saya faham lah. Saya dah pin kat sana, tak boleh tanya lagi. Awak dengar. Ustaz dah tahu tapi Ustaz tanya juga Tak apalah, pasal tanya ni kasih kitanya pemikiran bekerja. Jadi kita tak kena sinal. Belajar ni membuat orang tu berfikir. Bila kita banyak berfikir, kita punya neuron ni dia bergerak dan tumbuh. Kita tak boleh ada penyakit sinal, lupa. Belajar ni bagus. InsyaAllah. Bismillah. Tapi kalau nak diam, tak nak kena tanya, saya senyum macam ketawa hehehe macam Zainab, dia masalah. Zainab pandai juga Ustaz. Zainab boleh. Saya yang tak boleh. Awak semua tak boleh. Saya pun tak boleh. Habis awak dah dapat gambar dah dapat gambar ini Gambar itu Hamidah. Saya tak nampak pula, saya tak check pula. Ustaz taruh kat mana? Awak tengok awak punya inilah WhatsApp, saya dah kasi gambar awak korban apa. Awak tak tengok, tak baca ke apa? Oh, tak tengok pula saya. Awak tak pernah buka WhatsApp awak ke? Ada beli handphone buat apa? Tak, WhatsApp Ustaz taruh anda Ustaz Hassan Allahu Akbar. Bila orang hantar WhatsApp, nanti awak punya WhatsApp ada gambar hijau, ada sana hijau. Awak tekanlah hijau tu. Ustaz tak ada. Ya Allah, saya baru check tadi pagi ni. Yang awak hantar saya pakai apa? Saya hantar awak pakai Midah Hamid apa? Saya pakai yang itulah bahasa Arab Monday punya, Monday bahasa Arab tu. Apa WhatsApp awak ada berapa handphone? Satu je, terkayanya nak banyak. Kalau satu mesti kalau nama awak kat sana, awak dapat awak WhatsApp saya WhatsApp awak balik apa? Bukan nanti saya check, okay? Hanya awak tak pernah tengok awak punya WhatsApp kau. InsyaAllah saya check. Saya tak tanya sekarang awak pakai handphone ke pakai laptop? Handphone. Allahu Akbar. Okay, kita tutup Haji. Nanti saya check Ustaz. Awak tu Asia abang. Orang rumah saya buka pintu, dia cakap bang kasih tahu dorang minggu depan cuti. Iya, minggu depan cuti. Confirm. Minggu depan ada apa Nak keluar ke? Ada apa? Mari kita raya Singapura ni. National Day. Cuti hari Senin semua cuti. Saya cuti saya dengan isteri saya, semua anak saya nak pergi pakai baju merah. Nak beratur dekat Padang nak. Baris Ustaz. Yelah. Itulah rakyat yang apa? Setia, alhamdulillah. Sampai National Day pun tak tahu. Heran lah. Saya WhatsApp awak pun awak tak baca. Entah dalam WhatsApp tu ada beratus awak tak baca. Cek Hamidah. Nanti saya cek, ya Allah. Pening kepala saya. Okey, yang kedua ialah yun sabu nasab. Ini fi'il mudhari' majhul, dibariskan ke atas dengan menggunakan fathah baris atas yang muqaddara. Dia sebenarnya baris atas tapi dia tak boleh baris atas, dia kena baris bawah. Pasal dia berhubung dengan ya. Baik kita tengok ala akhirih kena highlight lil munasabah. Munasabah kerana ya tu sesuai dengan baris bawah. Walaupun dia baris atas, dia tak boleh baris atas, dia kena baris bawah. Ini al-mudhaf ila mutakalim, okey. Mislu, kat sini pembahasannya luas sikit. Hazzaba, ni fi'il madhi, telah mendidik. Sepatutnya hazzaba khuluqan, akan ahlakku. Sepatutnya hazzaba khuluqan plus ya, jadi khuluqi.
perkataan hulukan tu sepatutnya baris atas. Jadi maf'ul. Tapi kerana berhubung dengannya dia baca huluki. Ustazun jadi fa'il. Tapi kerana berhubung dengannya dia baca ustazi. Jadi dia punya fa'il muqaddam, fa'il yang didahulukan. Asal kalimah dia ialah hazzaba telah mendidik ustazi huluki akan ahlakku. Asal kalimahnya kalau tak ada ya ialah hazzaba ustazu hulukan pada atas. Hulukan tu pada atas. Kerana dia berhubung dengannya tak boleh baca hulukai, dia baca huluki. Semua bikin catatan lah. Hazaba fi'il madhi. Hulukan tu maf'ulun bihi mansub. Ustazi adalah fa'il marfu'. Tapi dia tak boleh baris depan kerana berhubung dengannya dia baca ustazi. Hulukan tu maf'ulun bihi sepatutnya hulukan pada atas. Dia tak boleh pada atas kerana berhubung dengannya dia baca huluki. Itu saja. Kalau isim baris depan, isim baris atas, berhubung dengannya semua kena baris bawah. Okay, melainkan kalau sebelumnya baris bawah, tak ada masalah. Nombor 3 ni, kita bahaskan sikit. Yujarru, dibariskan ke bawah dengan menggunakan kasratin zahiratin. Gunakan kasrah yang nyata di akhirnya. Ini tak ada masalah. Pasal dia memang baris bawah, berhubung dengan ya, dia tetap baris bawah. Mislu, faza, telah berjaya. Muhammadun, Muhammad. Asalnya bisana'in. Bisana'in. Plus ya bisana'i. Pasal Hamzah bisana'i itu memang baris bawah kerana ada bi. Jadi tak boleh muqaddara, zahira. Asal kalimnya telah berjaya Muhammad dengan doronganku. Dengan apa? Dengan pertolonganku pun boleh. Bisana'in plus ya bisana'i. Jadi kalau dia baris bawah selepas harfu jarin tak payah muqaddara. Ini je yang baris bawah tak payah lil munasabah. Yang dua dekat atas tu nombor 1 dengan nombor 2 awak highlight lil munasabah. Nombor 2 awak highlight lil munasabah. Yang ketiga tak ada lil munasabah. Saja. Okey. Jadi kita confirm ada 3 manusia yang kita tak boleh tanya. Oh ya Ustaz ni si cakap je. Sama Absar. Bila tanya dia cakap belum belajar, belum tahu. Nak cakap Arab lah Ustaz. Bukan cakap Arab, biasa semua cakap Arab apa, mana dia nak cakap Melayu. Kalau dia nak susun perkataan tu yang payah. Sebenarnya kalau selalu bikin Arab yang dulu sebelum kita COVID, kalau selalu hantar punya apa ni exercise book selalu Arab apa? Kan? Quran pun kita Arab. Awak nak PDF Arab tau. Very clear, bagus. PDF ni ada 5,000 pages. Sekarang saya tengah print daripada Mekah, kawan saya kasih. Macam Alhamdulillah. Mubtada marfu alamatu rafi dhammatun zaratun fi akhiri li harfu jarin mabni ala sukun lillahi lafzul jalal maju. Every word dia kasih Arab tau. Dia punya PDF ni besar, ada 5,000 lebih pages. Sekarang saya tengah print. Tapi saya hantar printer suruh bikin buku lah. Buku dia besar dia macam ni kah? Banyak. Soalnya. Tapi kalau PDF awak ada 5,000 pages tau. Kalau nak saya boleh hantar lah. Jadi awak boleh tengok macam mana Arab every single detail. Berapalah satu buku? Bukan buku, PDF dalam awak punya handphone. Awak buka boleh nampak semua Arab. Okey lah, boleh lah. Hantar. Boleh hantar. Tapi dengan syarat tau, saya hantar awak jangan kasih orang. Boleh. InsyaAllah. Nanti bahas ni, pasal PDF tu dia beli mahal. Dia kasih boleh. Tapi cakap, Ustaz pakai jangan kasih orang. Pasal saya terlepas cakap, alamak, menyesal lah. Janganlah menyesal, tak guna Taklah menyesal. kita tak hantar orang. Dah terlajar. Kalau awak nak belajar, buka nanti kalau awak masukkan dekat awak punya apa ni laptop, nampak besar. Okey. Bagus Ustaz. A4. Bagus. Jadi awak boleh tengok Arab, Qul Binas, Qul Allah, Idaja, semua ada. Dia kalau dibukukan, saya hantar printer saya dibukukan, dia punya buku nanti macam tu. Macam mana Ustaz? Tak nampak? Awak tengok buku saya tu. Yang warna hitam? Yang ini ni, yang ini.
Oh itu ya. Ada buku lagi panjang. Banyaknya. Maksudnya banyak jilid, Itu banyak kalau scroll. banyak jilid. Pasal itu dah 5,000 pages. So Ustaz berapa jilid Ustaz ada? Yang ini sekarang ada, yang ini ada 30 jilid lah. Satu dah komplit lah. Yang ini saya beli kat Mekah dulu tahun 20 tahun dulu saya pergi Mekah. Saya beli. Tapi yang ini daripada kawan saya daripada Mekah, dia kasih PDF Arab, lagi bagus, lagi clear. Oh okey. Nanti saya paskan awak pakailah, awak check. Okey. Terima kasih Okey, Ustaz. terima kasih. Macam awak nak belajar berapa hari bulan hari kan, minggu depan kan awak boleh tengok, awak boleh print satu page lah. Jadi awak boleh tengok. Selalu kita Arab pun tengok kat buku biru tu. Itu buku biru tu sikit, tapi yang ini betul-betul komplit. Every word dia kasih tahu waw apa, lam apa, in apa, harfu syartin apa semua. Itu yang bagus. Bagus tu Ustaz. Bagus tapi kalau ada masa tengoklah. Macam sekarang saya tengah print saya punya sendiri. Banyak banyak sangat. Tapi tak apalah, saya nak simpan. Dalam bahasa Arab ni Ustaz. Saya suruh printer saya suruh bikinkan satu buku tau. Dia berapa jilid tau. Tengok berapa bikin. Kalau dia charge saya berapa saya kasih tahu awak. Jadi awak boleh beli buku tu untuk tengok. Jadi kalau awak nak buku je. Betul. Kalau saya kasih awak PDF ni pun no use. Pasal awak nak carikan dia sampai 5,000 page tau. Banyak. Banyak. Nanti sekarang printer saya tengah bikin berapa jilid kan. Kalau dia charge saya berapa jilid tu, nanti saya kasih tahu awak. Lagi bagus beli yang ada jilid. Tengah buka dia punya page apa, tengok je. Lagi senang. Faham tak? Itu memang bagus lah. Kalau belajar tu bagus. Saya tengah print suruh pakai sendiri. Tapi saya suruh printer saya dengan cover dia cantik sekali lah bikin. Boleh. Kalau saya kasih awak pun nanti awak tak tengok confirmnya lah. Tengok juga. Tak apa, nanti saya printer dah siap berapa harga dia. Kalau nak saya suruh print. Boleh Ustaz. Itu very good. Terima kasih. Kalau 100 pun tak ada masalah lah. Kalau nak beli memang mahal. Pasal 5,000 pages tau. 5,000 boleh bayangkan tak? Banyak. Pasal kalau saya kasih PDF, saya nak tengok kat PDF nak cari satu word kena scroll kadang ke atas banyak sangat. Sampai tak nampak. Apa tak maksud dia? Kalau dah print kat buku, awak boleh tengok page apa, surah apa. Okay, kita berhenti kat sini. InsyaAllah minggu depan kita cuti. Orang masih dah bisik lagi. Yelah, sabarlah. Nak ajak berjalan ni Ustaz. Bukan, kadang-kadang cuti kita dah ada dengan cucu-cucu nak ajak jalan-jalan. Gimana untuk pergi Changi dekat ini dan jalan makan. Kamara. Kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asnal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Salam ila liqa.